Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan teruskan dengan tajuk fizik kuantum yang mana kita akan melihat kepada subtajuk 7.3 iaitu teori fotoelektrik Einstein. Untuk hari ini kita akan menerangkan penghasilan arus fotoelektrik dalam sebuah litar sel foto dan menghuraikan aplikasi kesan fotoelektrik. Jadi mari kita lihat meski saja tekan-tanya apa itu sel foto. Sel foto merupakan alat elektronik yang berfungsi berdasarkan kepada prinsip kesan fotoelektrik yang menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Dekat sini terdapat tube kaca. Di sini kita ada katod yang disambungkan kepada terminal negatif. Kita ada anod yang disambungkan kepada terminal positif. Ini merupakan kita punya litar sel foto. Katod kita ini akan disalut dengan logam peka cahaya. Ada beberapa contoh logam peka cahaya yang kita akan lihat nanti. Dia berbentuk semi silinder. Anod ini pula dipasang sejajar dengan kita punya paksi semi silinder katod untuk membolehkan elektron yang terbebas diserap kepada kita punya anod. Jadi apabila sel foto ini disinari oleh cahaya, penghasilan arus elektrik fotoelektrik akan terhasil dalam kita punya litar. Mari kita lihat perbezaan di antara cesium dan lithium. Cesium dan lithium ini merupakan dua bahan yang biasa kita gunakan untuk kita punya katod. Untuk kita punya katod. Jadi apa yang berlaku di situ? Kenapa kita guna cesium dan lithium? Kita ingat kembali kepada yang kita pelajari, yang dipelajari dalam kimia, yang mana cesium dengan lithium ini dia berada dalam kumpulan satu, iaitu logam alkali. Yang mana mereka ini cenderung untuk melepaskan elektron. Jadi kalau kita lihat dekat sini, fungsi kerja untuk cesium adalah lebih rendah berbanding dengan fungsi kerja lithium. Frekuensi ambang juga adalah lebih rendah berbanding dengan lithium. Tetapi panjang gelombang untuk cesium adalah lebih panjang berbanding dengan lithium. Kenapa ini berlaku? Mari kita perhatikan. Berdasarkan kita punya rumus yang kita ada, kita ada W sama dengan HF. Jadi apabila kita punya W ini meningkat, F juga akan meningkat. Kemudian kita ada rumus F0 equal kepada C bahagi dengan lambda. Jadi di sini kita nampaklah bahawa kita punya frekuensi dengan panjang gelombang ini adalah berpada sungsang. Jadi apabila frekuensi bertambah, lambda akan atau panjang gelombang ini akan berkurang. Jadi secara keseluruhannya kita dapati bahawa semakin tinggi fungsi kerja logam, semakin pendek panjang gelombang maksimum yang diperlukan untuk penghasilan arus fotoelektrik. Dan apabila keamatan cahaya bertambah, arus fotoelektrik dalam litar sel foto turut bertambah. Kenapa ini berlaku? Ini kerana pada keamatan cahaya yang bertambah, foton akan bertambah untuk menghasilkan elektron yang lebih banyak. Rumusan yang kita boleh dapat daripada penghasilan arus fotoelektrik dalam sebuah litar sel foto ini ialah penghasilan arus elektrik adalah pergerakan dari katod ke anod. Kerana apa? Kerana katod ini adalah yang
diseliputi dengan kita punya peka cahaya. Okay, jadi dia akan terima cahaya untuk membebaskan elektron. Okay, semakin tinggi fungsi kerja logam, semakin pendek gelombang maksimum yang diperlukan untuk penghasilan arus elektrik. Okay, itu sahaja untuk kita punya berkenaan dengan beta sel foto. Okay, mari kita teruskan dengan aplikasi kesan fotoelektrik. Okay, ini merupakan antara aplikasi kesan fotoelektrik dalam kehidupan seharian kita. Mari kita lihat satu persatu. Apa dia kesan fotoelektrik? Kita ingat kembali, ia adalah fenomena pemancaran elektron dari permukaan logam apabila cahaya bersinar di atasnya. Elektron yang dihasilkan dengan cara ini dipanggil sebagai fotoelektrik. Seperti yang kita sedia maklum, aplikasi kesan fotoelektrik banyak terdapat dalam kehidupan seharian. Seperti yang kita nampak dalam rajah ini. Rajah ini merupakan salah satu alat yang menggunakan aplikasi kesan fotoelektrik. Antara ciri alat ini ialah ia mampu menghasilkan arus yang berkadar terus dengan intensiti cahaya. Dan ia membolehkan tenaga cahaya ditukarkan kepada tenaga elektrik. Apa nama alat ini? Bagaimana prinsip kerja alat ini? Apakah fungsi alat ini? Di manakah alat ini sering digunakan? Okay, alat ini kita panggil sebagai diode fotoelektron. Dia bertugas untuk menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Dan dia berfungsi sebagai alat pengesan cahaya. Makanya kita sering boleh jumpai alat ini pada sel solar yang menjana elektrik tenaga solar. Lampu LED di sepanjang jalan raya beroperasi dengan sel suria adalah jimat tenaga dan mesra alam. Pada waktu siang, kesan fotoelektrik sel suria membolehkan tenaga elektrik disimpan di dalam bateri. Untuk kesan fotoelektrik itu berlaku, cahaya UV dipancarkan pada sel suria ini dan terhasilnya kesan fotoelektrik. Kesan fotoelektrik itu berlakunya pergerakan fotoelektron. Seterusnya, pergerakan fotoelektron itulah yang menghasilkan arus elektrik di mana tenaga elektrik disimpan di dalam bateri. Jadi pada waktu malam, lampu LED akan menyala apabila dibekalkan kuasa daripada bateri tersebut. Pengesan cahaya pada pintu automatik. Ini adalah yang biasa kita lihat di pusat membeli belah, yang mana bila kita nak masuk, kita mungkin akan jumpa dengan pintu ini. Okey, pengesan cahaya pada pintu automatik menggunakan alur cahaya inframerah dan sel foto sebagai suis. Sensor fotoelektrik pada pintu dikawal dengan mengesan perubahan pada keamatan cahaya dan menukarkan perubahan tersebut kepada isyarat elektrik. Prinsip operasi bagi pintu kawalan automatik adalah menggunakan cahaya bagi mengesan kehadiran objek. Apabila lintasan cahaya diganggu, pengaliran arus fotoelektrik dalam beta sel foto akan terputus dan pintu akan kekal dalam keadaan terbuka. Ini merupakan pengesan image yang terdapat dalam kamera resolusi tinggi. Komponen ini digunakan untuk menukarkan cahaya kepada isyarat elektrik yang boleh diproses menjadi imej digital. Seterusnya, ini adalah berkenaan dengan ISS. Apa itu ISS? Okay, hampir semua aktiviti dalam stesen angkasa antarabangsa ISS bergantung kepada sumber tenaga elektrik yang terhasil pada panel suria. ISS mempunyai 16 sayap panel suria dan setiap panel mempunyai 33,000 sel suria yang bersaiz 35 meter darab 12 meter. Panel ini mampu menjana 84 hingga 120 kilowatt tenaga elektrik. Sekian untuk hari ini. Terima kasih.